Hello, Okey. bismillah. Okey, boleh dengar Amir suara aku? Okey, orang nak dengar. Alhamdulillah clear. Alright. Tak tahulah okey ke tak ini first Alright. time. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat semua. So hari ini kita akan mulakan majlis ilmu inilah Syafiq Hari kita santai-santai Syafiq tak ada Okey. skema-skema. Santai je. Uh, Okay, mungkin ada yang dengar live itu. Aku rasa pun dah lama lah kita tak jumpa kan. Tak tahulah daripada zaman Universiti Melaya lah hari tu kan. Apa cerita Bik sekarang yang okey? Apa perkembangan terbaru? Bik? Bik? Hello Bik? Tu yang jam ke apa ni? Hello. Okey. Saya kembali. Aku lag ke Bik? Aku tak tahu Okey, ada sikit tadi, ada biasalah kita malam-malam ni kan mungkin banyak guna internet. Jadi so, alhamdulillah, syukur alhamdulillah malam ni kita dapat bersama Betul. Okey, Uh, alright. Kejap Okey. Fik, sebelum tu intro sikit apa pengembangan terkini. Okey, mungkin ramai kawan-kawan tengah tengok kan kita sekarang ni. Alhamdulillah saya rasa sebenarnya teruja jugalah dapat jemputan daripada kawan lama, kawan mesti layan kan. Jadi aura tu lain macam sikit lah. Dah 8 tahun kita tak jumpa lagi kan. Betul 8 tahun lama tu. 8 Tahan. tahun. Jadi lepas Istimaya tu dulu, lepas grad terus ke Sarawak bekerja sana 8 tahun. Kemudian sepanjang 8 tahun tu banyaklah pengalaman dia. Salah satunya membina bisnes public lah, membina bisnes public sekarang lah. Jadi perkembangan sekarang ni dengar Dengar. Okey. Okey, perkembangan ni biasalah fizikal pun dah berubah. Berkembang sikit Satu, lah. gemar. Malu je kawan ni. Aduh. Dan keduanya segi kerjaya tu lah seperti yang kita maklum ni value public lah. Jadi tuan-tuan yang menonton ni mungkin ada orang lama menonton ni sepanjang sekalinya dah 4 tahun dalam Bigol. Okey. Dengar ya? Okey. 4 tahun dari public goal dan di segi pencapaian tu paling tinggi kan dia sebagai master dealer lah dan dia membimbing lebih 400 penyimpan emas di Malaysia. Masya Allah, hebat. Dan juga Empire menghampiri 2000 lah sekarang ni. Alhamdulillah lah. Okay. Alhamdulillah di segi itulah doakan kawan kan kita seorang sebenarnya, okay? Doakan kawan. Okay, jadi saya ni di bawah kalau public go di bawah grup G100 di bawah Encik Muhammad Syafiee. Kalau nampak buku dah acak kau nampak buku ni ni saya punya guru ataupun mentor saya dalam bisnes ni. Kau nampak buku ni jangan tengok tapi beli. Jangan tengok beli kenapa ya? Sebab buku ni ya, Kenapa tu kena beli? Dengar? Dengar. Ya? Okay. Kenapa kena beli tu? Dengar? Okey. Sebab ini yang nak cerita ni. Okey, buku ni tuan-tuan kenapa perlu beli, kenapa buku ni adalah boleh katakan buku teks lah untuk penyimpan emas di Malaysia ni. Dan buku ni tuan-tuan dia menceritakan 10 tahun beliau dalam emas. Maksudnya dia dah membimbing lebih 6,000 penyimpan emas di Malaysia dan mempunyai lebih 100,000 empire lah. Maksudnya dia ni Tuan Zul ni sangat berpengalaman dalam emas
dan buku ni dia tulis sebagai panduan kita lah untuk belajar tentang ilmu emas. Jadi mungkin dalam sesi ni mungkin kita dapat 1-2% saja knowledge, tetapi kalau nak belajar lagi inilah buku yang senang je. Buku ni harganya RM25, okey. Walaupun harganya murah tetapi nilai ataupun ilmu yang mahal. Itu je lah tuan-tuan. Jadi malam ni saya ada buat kuis. Di hujung nantilah kita buat kuis sikit. Sesiapa yang dapat menjawab soalan, saya hadiahkan buku ni. Ada satu buku buku misi bebas hutang. Ini okey tuan-tuan. Right. Okey. Saya nak cerita kalau nak baca, kalau nak beli buku wang emas ni, buku wang emas ni kena beli buku misi berhutang ni juga. Kena beli dua-dua. Sebab apa buku ni dia bercerita tentang kewangan. Buku ni akan bercerita tentang ilmu emas. Jadi emas dan kewangan ni dia saling berkait-rapat lah. Maksudnya kalau kita nak belajar emas, kita akan belajar ilmu kewangan juga. Jadi buku ni jadi pelengkap lah, package lah kalau nak belajar ilmu emas dan ilmu kewangan. Mana dia? Ni satu. Okey. Ni satu. Okey. Penulis yang sama Okey Vic, sebelum tu just nak introduction sikit lah. Mungkin yelah aku sebenarnya tak minat sangat nak live ni, tapi aku rasa sebenarnya kenapa tajuk kita Yok Sembang ni sebenarnya, sebelum kita pergi kepada topik kita yang nak bincang hari ni kan, aku saja je buat benda ni sebab kat mana-mana pun kita mesti bersembang, betul? Kedai kopi kita bersembang, jumpa kawan kita bersembang, tapi dia kadang-kadang tu kita tak tahu sembang kita tu ada tajuk ke tak ada tajuk, berilmiah ke tak berilmiah. So aku try lah bawa idea ni kan, bawa Yok Sembang ni, kita sembang-sembang tapi sembang yang ada tujuan, sembang yang ada knowledge lah kan. Mungkin lepas ni live kita ni kau kasih simpan dalam YouTube channel lah. So mungkin kalau kawan-kawan yang tak sempat nak dengar, jadi aku pun masukkan channel YouTube aku lah insyaAllah. Itulah sikit-sikit mana tahu akan datang korang pun nak ilmu Salma sampai semua kan. Okay baik, Syafiq nak tanya ni Syafiq sepanjang pengalaman dengan public goal, sepanjang pengalaman dengan public goal, boleh cerita sikit tak kenapa emas yang menjadi pilihan dan kenapa public goal yang engkau pilih sendiri untuk involve dalam benda ni? Cuba explain sikit, aku tak tahu. Nampaknya lain problem sikit tu, dah terkeluar. Okay, macam itulah teman-teman, kawan-kawan semua yang live hari ni, saya cuba nak bawakan kita semua sembang kan. Orang suka buat live, orang makan live pun orang tengok, orang makan live pun tengok kan. Jadi saya nak cuba bawa okay, Syafiq, bertemu kembali. Terputus tadi. Syafiq, boleh dengar? Alamak, terputus lah. Okay, Syafiq. Okay. Lain pun terputus lah Okay, dengar dah? Okay, dengar. Boleh sambung soalan aku tadi kan. Kenapa public goal yang menjadi pilihan dan kenapa emas yang menjadi pilihan untuk kau involve? Sebenarnya banyak benda lain kan, property ada, saham ada, apa semua ada kan. Tapi kenapa yang menjadi pilihan adalah emas? Macam mana Syafiq? Lemak terputus lagi. Macam inilah pendengar-pendengar semua yang online semua kawan-kawan nak live ni bukan sesuatu yang susah semua, senang bukan sesuatu yang senang kita putus je kawan kita ni untuk kawan-kawan kalau ada yang nak bertanyakan soalan boleh boleh kemukakan soalan, insyaAllah mana tahu kot boleh jadi sumber ilmu ataupun menjadi bahan untuk kita ilmu kita lah boleh tanya. Okey, Syafiq, aku udara boleh. Saya kembali. Okey, alright. Okey, sekejap saya tengok ada komen tak? Alright. Boleh lagi. Okey, tadi apa soalannya tentang kenapa aku pilih public goal je ni? Public goal dan kenapa pilih emas? Kenapa aku pilih emas? Okey, right.
Dia cerita dia panjang, pendek lah senang cerita kan, kalau orang nak faham kan. Sebenarnya aku beli emas ni sebenarnya sejak 2013, lepas kita grad lah, grad 2012. Asalnya nak kahwin. Nak cerita nak kahwin. Faham lah dah cerita kan macam mana kan. Asal Kahwin nak kahwin. awal. Kahwin awal. Kahwin awal bro, ikut Islam kan. Okey, asal nak kahwin sebenarnya kan, nak kahwin kan. Waktu tu memang aku tak kenal pun emas ni macam mana pun sebenarnya. Aku tahu emas ni barang kemas, cincin, jantai. Itu je lah kan. Tetapi aku tertengoklah, biasalah kita tengok YouTube kan. Aku nampak satu pasangan ni dia hadiahkan dinar dekat wife dia. Jadi aku pun ala-ala nak ikut jugalah cara dia bagi dinar dekat itu punya pasangan. Tetapi waktu tu 2013 aku beli satu dinar, waktu tu harganya RM500. Waktu tu RM500 je. Okey. Waktu tu RM500 mahal lah sebenarnya bagi kita yang baru ni, tetapi sekarang ni kita rasa murah. Okay, nanti kita kenapa emas ni orang dianggap barang yang sentiasa mahal. Okay, mahal okay? RM500 beli dinar. Tetapi bukan jenama public gold, tetapi dinar Kelantan waktu tu. Okay, dinar Kelantan. Bila waktu tu aku kontak dealer dia ni, dia post kat emas, dapat emas kali pertama tu, rasa sangat aura emas sangat best. Sebab apa emas ni dia satu something yang fitrah. Okay, dia fitrah bagi manusia. Sebab kalau orang tu tak suka emas pun, automatik dia akan rasa wow. Rasa wow lah, rasa seronok. Itulah first time beli satu dinar, dinar Kelantan waktu tu. Bila nak beli kali pertama tu rasa tertarik pula, nak simpan emas, rasa seronok, tetapi tak ada ilmu lagi. Tak ada ilmu lagi waktu 2013 lah. Okay. Kemudian bagaimana boleh jumpa dengan public gold ni, bila terjumpa satu artikel blog daripada Encik Muhammad Zulkifli ni, yang ni penulis buku ni. Okay. Jumpa link blog dia. Dulu cuma nak belajar tentang ilmu kewangan sebenarnya kan, belajar ilmu kewangan, tetapi dalam blog tu pula ada cerita tentang emas. Di situlah bermulanya berkenalan dengan emas, belajar tentang ilmu emas dengan beliau ni. Kemudian di situlah bermulanya menyimpan emas public gold pada 2015. Sebab selepas beli dinar dinar Kelantan 2013 tu, 2014 tak membeli sebab tak ada ilmu. Sebab tak ada ilmu tak ada ilmu. Boleh dengar ke ni? Okey ke? Ke stuck? Okay. Dengar tak? Boleh dengar? Oh, stuck. Okay. Waalaikumsalam Encik Ani. Okay. Kemudian bertemulah dengan public gold. Dengar tak? Dengar tidak? Cabaran betul malam ni. Korang dengar lah. Okay. Dengar tak sana? Apa ada? Okey. Okey, Abu dengar. Alright. Tadi mungkin masa teknikal sana kot. Okey, Pak Yok mendengar. Terima kasih Pak Yok komen. Pak Yok. Risau sangatlah cakap seorang-seorang ni. Okey, saya sambung. Tadi 2004 tak membeli waktu tu memang tak ada ilmu lah.
Kemudian 2015 tu baru saya membeli semula Dina, tetapi Dina Public Gold, Dina Public Gold. Harganya waktu tu tuan-tuan iaitu sekitar RM600. Mahal ke murah tuan-tuan Dina waktu tu RM600. Bagi saya tuan-tuan yang masih baru waktu tu sangatlah mahal. Sebab apa? Maklumlah kita baru bekerja, kemudian beli pula satu item yang kita tak pernah beli semua hidup, itu Dina, Dina emas lah. Okay tuan-tuan. Kenapa saya pilih Public Gold Kenapa saya pilih Public Gold ni? Salah satunya adalah kita nak beli tu mudah. Senangnya kita masuk website dia, kita order, kemudian kita ambil emas tu di branch Public Gold terdekat. Sebab Public Gold ni dia ada 18 cawangan seluruh Malaysia, jadi kita tak kisahlah duduk Sabah ke, duduk Sarawak ke, duduk di Kelantan, Terengganu ke, kita tak risau sebab kita banyak branch. Lagi satu Public Gold ni Public Gold ni dia memang syarikat yang memang beli dan jual emas fizikal. Dia bukannya scammer ataupun tak ada bulanan lah gitu. Okay. Kenapa aku pilih emas seperti itulah. Sebab nak duitan dulu sebab nak kahwin sebenarnya. Sebenarnya nak kahwin je asalnya. Tetapi tuan-tuan mungkin hati kita terbuka ke sini kan, rezeki ke sini, so alhamdulillah sampai 4 tahun di sini lah. Oh, Masya Allah. So jadi kalau dengar sini sampai beribu-ribu orang penyimpan emas bersama dengan Syafiq kan? Boleh dengar Syafiq? Nak tanya sikit lah Syafiq. Tips kepada orang yang baru nak menyimpan emas. Tips bagaimana bagi orang baru ni nak simpan emas macam mana? Okey, baik. Soalan bagus ni. Macam mana kita orang baru nak simpan emas Pertama tuan-tuan kalau tuan-tuan nak simpan emas sama ada jongkong ataupun dinai. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, cabaran dia hilang sekali lagi. Macam magic. Mungkin lain di sana tak berapa nak clear sebab hujan kot rasanya, hujan. Okey, right? Sebab hujan kot rasanya. Okey, tips pertama orang baru nak simpan emas, pertama kita dapatkan ilmu dahulu. Itu paling penting, ilmu tuan-tuan Sebab apa saja, bukan emas tuan-tuan bukan emas saja, tanah ke, saham ke, unit trust ke, apa sekalipun kita nak ceburi, pertama ilmu. Kenapa tuan-tuan dengan ilmu itulah kita akan lebih macam tu tak tertipu dengan orang. Dan ilmu sangat penting kenapa saya kalau orang baru macam saya contoh nak simpan emas, saya tak terus mereka beli, tak. Sebab apa tuan-tuan? Jika mereka beli terus emas, mereka tak tahu apa mereka buat. Okey. Harga turun mereka risau, harga naik pun mereka risau. Okey. Bila orang baru nak simpan emas tuan-tuan, pertamanya kita dapatkan ilmu dahulu. Ilmu sangat pentinglah, basic tentang emas ni. Dan cara paling mudah tuan-tuan nak belajar ilmu emas, okey, buku emas bertahan ketika rawat ni beli di mana kedai buku MPH atau Popular. Okey, tuan-tuan bila tuan-tuan dah faham ilmu emas sedikit, so boleh mulakan 1 gram pertama. Aku lebih suka orang baru untuk mulakan 1 gram dahulu. Okey, sebab apa sebab dia bukan dia benda yang barulah kehidupan kita. Okey, kalau kita simpan duit, memang sejak kecil kita diajar simpan duit. Tetapi kita tak diajar untuk simpan emas. Jadi bila kita dah bekerja ni baru so simpan emas. So benda yang baru setiap orang lah. Bila benda yang baru tuan-tuan, dia perlukan satu praktis. Hilang lagi So tuan-tuan kalau ada minat boleh mula dengan 1 gram dulu lah kita mula dengan yang kecil dulu. Kalau tanya saya, sebenarnya kita ada strategi. Kadang-kadang orang tak tahu sebenarnya simpan emas ni sampai bila, apa ending dia apa beza simpan emas dengan simpan duit sebab duit pun simpan juga tapi kenapa emas pun kita nak simpan lepas habis ni saya nak share sikit saya bersama kawan-kawan saya ni bersama dengan kumpulan tutup hutang, kita try, kita cuba simpan emas dalam masa sama, kita ending dia kita akan beli ke hartanah. Contoh kita dah kumpul berapa banyak emas, kita last kali kita jadikan dia sebuah aset yang kita boleh tengok. Okey Syafiq, kembali lagi. Hilang sekali lagi.
Syafiq, boleh dengar suara Syafiq? Syafiq? Okey sana ke? Okey. Okey ke? Tadi hilang sekejap Syafiq. Syafiq. Tambahan tips kepada yang pemula-pemula nak simpan emas ni. Apa step? Kalau apa yang Public Gold sediakan untuk orang yang baru ni? Syafiq? Syafiq? Nampaknya lagging lagi lah di talian dia. Okay, so tuan-tuan dan puan kita try. Saya pun baru juga sebenarnya nak mencubakan diri dalam emas ni. Sebab saya suka analisis market kan. Tapi memang kena ada ilmu kan. Simpan emas untuk settlekan loan rumah boleh. Nak loan rumah, nak apa? Nak settlekan loan rumah boleh, nak beli rumah lagi boleh. Sebab emas ni satu aset yang senang cair lah berbanding kalau kita nak buat loan dan sebagainya kan. Okay Syafiq? Okey ke sana? Okey. Okey, sana ke sini? Saya pun tak tahu ni masa tu ni. Sana terus hilang, tak dapat kontak. Ya, bawa nak sambung tadi right. Okey, pertama orang baru kena simpan emas pertama dapatkan ilmu dahulu. Apa yang mudah baca buku emas betang kita kawat. Bila dah dapat ilmu tu terus mulakan 1 gram pertama. Saya lebih suka 1 gram pertama lah sebenarnya. Kalau nak mula lebih 1 dinar 1 gram ke tak ada masalah. Sebab dia bergantung pada bajet seseorang. Tapi bagi yang macam masih takut-takut ataupun tak ada level confident tentang emas ni, tuan-tuan mungkinlah benda baru kan. Saya mulakan 1 gram pertama dahulu, okey. Okey, right. Okey. Dengar sana boleh dengar. Ni kawan kita bolehlah komen kalau nak tanya, okey. Dengar Syafiq, ada satu lagi soalan. Macam mana kita nak simpan emas ni dalam keadaan yang kita tenang kan, kita tak ada terburu-buru dalam masa sama, kita nak cepat kumpul emas kita jadi banyak kan. Mula daripada 1 gram sampai jadi 10 gram, sampai jadi 100 gram, sampai jadi sekilo. Macam mana Syafiq, ada tak strategi ataupun macam mana kita nak buat supaya dapat emas, kumpul emas dalam jumlah yang banyak tu? Syafiq, boleh dengar ke? Nampaknya hilang lagi lah dia. Saya betul-betul minta maaf kepada tuan-tuan yang menonton secara langsung live kita hari ni sebab macam ni lah cabaran-cabaran dia line kita okey, line dia tak okey, line lah pasal internet kan. Tapi ini kali pertama saya just nak share bersama dengan tuan-tuan puan-puan daripada layan sesuatu yang tak berilmu, paling tak kita dapat sesuatu yang berilmu lah malam ni. Okay, saya mencelah sikit sementara tunggu jawapan daripada Syafiq Rohaizat saya rasa dia banyak pengalaman lah dalam Public Gold. Dah muncul dah Syafiq? Okay, alright. Okay, sini hujan tadi yang lain tidak tak bagus sangat ni. Lain hujan sini kan. Okay. Sambung tadi. Okay, sambung. Okay, saya suka lebih 1 gram pertama tu mulakan. Okay, tuan-tuan, kenapa 1 gram pertama? Pertama kita kena sebab emas ni tuan-tuan, tuan-tuan takkan tahu harga murah atau mahal bila tuan-tuan tak bermula. Okay. Contohnya kita nak beli satu, tuan-tuan perhati peluang dia lain. Kalau nak tahu harga emas, sebab apa sebab setiap masa orang akan kata harga emas ni mahal. 250 mahal, 240 mahal. So tak ada satu zaman pun orang kata harga emas ni murah. Okay, tuan-tuan boleh dengar Okay. Nanti boleh dengar. Dengar hilang. Okay. Kalau ada siapa-siapa yang dah start
Kalau yang ada yang dah start simpan emas, tu bagus lah. Kalau tengok harga emas sekarang ni, minggu ni dia berlaku sikit kenaikan ni. Kalau perasan lah berlaku sikit kenaikan berbanding minggu lepas. So jangkaan dia akan turun lah. Wallahualam jangkaan saya. Okay Syafiq, dah kembali. Okay. Okay, sambung. Okay, alright. Okay, boleh sambung Dengar? Boleh dengar. Okay, alright. Okay. Mulakan satu game. Okay, sambung dia tadi line sebenarnya okay, tapi hari ni dia agak boleh malu lah orang lain lagi ni. First time itu lah, biasa cabaran. Okay, right, baik. Okay, tadi kita kena mulakan satu game pertama untuk mendapatkan kita nak tahu harga emas murah ni tuan-tuan, kita tak tahu. Sebab sepanjang zaman orang akan andaikan harga emas ni mahal. Jadi nak tahu murah atau mahal satu emas tuan-tuan, kita kena mulakan belian pertama sama ada 1 gram atau 1 dinar ataupun 10 gram. Dia bergantung kita, tetapi saya lebih suka mulakan 1 gram. Kerana 1 gram tuan-tuan, kita bukan buat untung dulu, tetapi kita nak mendapatkan pengalaman untuk beli emas. Kedua, kita dapatkan benchmark harga kita sendiri. Okay. Apa dimaksudkan benchmark tuan-tuan? Iaitu harga pegangan kita. Okay. Contohnya saya beli harga emas tuan-tuan kali pertama dengan harga RM185. Contoh tuan-tuan. Sekarang ni harga emas dah 248, contoh saya anggap mahal. Tetapi mungkin orang baru yang bermula dengan 248, dia anggap harga tu bila harga dah naik 300, dia anggap harga tu mahal. So murah atau mahal tentu harga emas ni bergantung kepada harga benchmark ataupun kita punya tanda aras harga itu sendiri. Okay? Bagi saya tuan-tuan, harga 248 dah mahal dah. Tapi ada orang lain anggap harga tu murah. Jadi tuan-tuan, murah atau mahal tu dia bergantung bila kita bermula. Itulah nak kata tuan-tuan atau harga emas tu mahal. Jadi tuan-tuan, jangan buang masa. Kalau tuan-tuan dah berminat menyimpan emas, jangan buang masa. Mula saja apa-apa harga sekalipun untuk tuan-tuan mendapat pengalaman pertama. Kedua, untuk dapatkan benchmark harga tuan-tuan sendiri. Setiap orang dia punya benchmarknya berlainan. Gitu tuan-tuan. Harga kita beli pertama tu, jadi kata benchmark. Okay, Tuan Syafiq, nak sajalah kita tanya kan. Macam mana saya nak cepat kumpul emas jadi banyak? Soalan pertama. Yang kedua, soalan saya, duit yang mana kita nak gunakan untuk beli emas? Mungkin ada orang tanya, nak beli emas tapi tak tahu duit mana nak pakai kan? Cuba cerita sikit pengalaman. Okey, pertama tadi apa? Macam mana kita kumpul emas banyak-banyak lah tuan-tuan ni kan? Okey, right. Okey tuan-tuan, yang sedang menonton ni mungkin ada yang nak tahu juga kan soalan tu. Okey, kalau kita nak kumpul emas tuan-tuan mudah je, konsisten. Konsisten tuan-tuan, saya lebih suka menggunakan formula 1 gram 1 bulan. Kita beli 1 gram 1 bulan tanpa melihat harga. Maksud tuan-tuan harga emas naik kita beli, harga emas tu kita beli. Maksudnya tuan-tuan kita tak fikir harga, kita beli dengan satu matlamat kita akan dapat menyimpan 1 kilo emas satu hari nanti. Itu tips paling mudah lah kalau kita nak kumpul emas. Okay? Jadi duit mana nak guna beli emas? Senang saja tuan-tuan, guna duit lebihan. Pertama dia ada dua. Pertama, jika tuan-tuan dah ada simpanan yang banyak dalam ESB, tabung haji, semua tuan-tuan, rasanya kalau tak nak guna duit tu dalam masa 2 tahun, memang tak nak guna, boleh alihkan dalam bentuk emas. Okay? Kita bukan beli emas tuan-tuan, kita cuma alihkan duit kita dalam bentuk emas. Emas tu duit tetapi dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lebih kukuh nilainya. Okay? Macam duit kertas tu duit juga, tapi duit untuk kita mungkin untuk jangka masa pendek, beli untuk urusan jual beli je. Tapi emas tuan-tuan, kita alihkan duit bentuk emas ni untuk jangka panjang, mungkin dalam 5 ke 6 tahun. Okay, contohnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita mungkin jenis orang yang tak boleh menyimpan duit. Tuan-tuan, simpan bocor, ujung bulan dapat lagi simpan. Okay. Kemudian tengah bulan korek balik. Okay, itu guna potong 10% daripada pendapatan kita untuk alihkan dalam bentuk emas. Contohnya kalau kita gaji 2,000, ambil 200, alihkan bentuk emas. Dan cara paling mudah adalah bila tuan-tuan buka akaun emas. Okay? Akaun emas ni banyaklah, di bank pun ada, di public pool pun ada. Tetapi saya lebih syorkan jika tuan-tuan pilih akaun emas yang ada emas fizikal.
Sebab apa ya? Sebab ada akaun emas yang tak ada emas fizikal. Jadi tuan-tuan, kalau saya syorkan tuan-tuan buka akaun emas di Public Gold lah, sebab dia betul-betul 100% emas fizikal. Maksud tuan-tuan beli emas dapat emas. Itulah. Boleh Syafiq cerita sikit Syafiq, apa beza yang tadi akaun emas tapi tak ada fizikal, yang hanya ada akaun tu, macam mana, apa beza supaya kalau boleh kita nak simpan emas ni dekat yang ada fizikal? Kenapa yang yelah kadang bank ada buka akaun gold kan, tapi apa beza yang ketara yang kenapa kita kena pilih akaun yang kena ada emas fizikal tu? Okay Syafiq, boleh dengar? Ke pelaju sangat soalan saya? Syafiq? Okay Syafiq? Okay, alright. Macam mana? Okay. Kalau ada orang yang nak tanya di komen pun boleh tanya okay. Okay, Syafiq tadi dengar, boleh dengar. Macam mana soalan aku tadi kan? Macam mana, kenapa kita kena simpan emas dekat akaun yang ada fizikal berbanding simpan emas dekat akaun yang tak ada fizikal tadi, yang kau cakap tadi kan? Kenapa? Tak apa jelas ya, bunyi putus-putus ini. Tak apa jelas Aduh. Okay. Alright. Okay. Okay Syafiq. Okay, alright. Okay, boleh dengar soalan aku tadi kan, apa beza simpan emas dekat yang akaun emas ada fizikal dengan akaun emas yang tak ada fizikal? Kenapa tu? Okay. Alright, bila kita pilih, kita beritahu kan, ada akaun emas, ada akaun fizikal, yang tak ada fizikal kan. Kalau kita simpan emas dalam akaun emas yang tak ada fizikal, sama yang konsepnya kita simpan duit dalam tabung haji atau ESB. Maksud duit dapat nombor, dapat kertas. Tuan-tuan, tetapi kita nak simpan emas tuan-tuan, akhirnya ni kita nak emas fizikal. Jadi kalau beli emas secara terus ke, beli akaun ke, akhirnya nanti kita nak emas fizikal. Jadi tuan-tuan ataupun penonton yang nak tahu ni, pilih akaun emas yang ada fizikal. Contohnya akaun emas GAP di Public Gold tu 100% ada fizikal lah. Kita boleh keluarkan emas serendah 1 gram yang cik tu, ataupun kita boleh keluarkan dinar ataupun gold bar, ataupun kita nak keluar sekilo pun boleh. Maksudnya akaun emas tu cuma kita parking duit je dalam tu. Beli emas, lepas tu keluarkan emas fizikal. Okay? Ada akaun emas yang tak ada emas fizikal, tapi saya tak sure lah. Sebab apa sebab dia sama konsep je kalau kita simpan ESB tabung haji, sebab dapat nombor, dapat kertas. Tapi hakikat kita nak beli emas ni, kita nak emas ketul di tangan. Itu akhirnya lah. Sebab tu kena beli emas di akaun emas yang ada emas fizikal. Okay? Banyak je akaun emas di luar sana tu. Di Quick Finance ada, di ni Public Bank pun ada, CMB pun ada. Tetapi yang terbaik Public Gold lah. Itu je yang saya kata. Okay. Alright Fik, boleh bagi penerangan sikit tentang produk-produk Public Gold yang Public Gold sediakan? Ataupun maksudnya benda apa option, contoh aku nak simpan emas ni, so option apa yang ada dekat Public Gold untuk aku buat pilihan? Okay, benda ni soalan general sebenarnya ni. Tapi kan nak tahu kita macam dealer lah, saya contoh dia ada orang kontak nak simpan emas kan. Pertama sekali saya tanya berapa bajet. Apa bajet lu? Contoh dia bajet berapa? 1,000 ke atas ke 1,000 ke bawah. Sebab di Public Gold ni dia ada 3 cara simpan emas. Okay? Pertama, kita buat belian terus. Maksudnya kita lock harga dinar ataupun gold bar, kita bayar, kita ambil di branch ataupun di cawangan. Okay? Itu jika ada bajet besar lah. Yang kedua, ada kaedah syariah easy payment purchase, iaitu bayar bulan-bulan. Maksudnya kita lock contohnya 10 gram hari ni, kita boleh bayar secara bulanan, habis bayar boleh ambil emas tu di cawangan Public Gold terdekat. Itu cara kedua.
Cara ketiga ialah paling mudah, paling murah, iaitu melalui akaun emas JAP ataupun Gold Accumulation Program. Yang mana kita simpan emas sikit-sikit dalam akaun, kemudian kita boleh keluarkan emas fizikal sama ada gold bar ataupun dinar di mana cawangan public gold. Okay? Boleh mula serendah RM100 ataupun 1 gram. Itu cara paling mudah dan cara paling popular lah sekarang ni. Orang suka simpan malam akaun. Kata takut nak pegang sendirilah, takut hilang lah. Dia kata buka akaun lah. Jadi tetapi tuan-tuan saya nak bagi satu macam bukan amaran lah sebenarnya. Ada orang yang suka cakap tu dia tak secure simpan akaun. Contohnya dia tak boleh tidur lena. Takut emas dia betul ke emas dia simpan kan. Kalau tuan-tuan rasa macam tak secure simpan akaun, keluarkan emas fizikal tu simpan sendiri. Ada juga macam tu. Jadi ikut orang lah. Ikut orang jugalah. Tapi kebanyakan sekali yang suka buka akaun lah sebab dia kata murah, mudah, macam tu lah. Alright, Alhamdulillah. Jadi ada lagi nak tambahan? Kalau contohnya dah ada, kalau kita tengok ni kan, kalau dia nak berhajat simpan emas tu, go on je lah, saya fikir banyak lagi lah, tak ada apa pun insyaAllah. Kalau ada dah kenal dealer, public go, jumpa dealer dia tu, jumpa kawan-kawan yang pernah cerita dulu kan. Kalau tak ada dealer, jumpalah kawan sahabat kita ni pun dealer juga kan, tak salah pun. Alright. Okey Syafiq, kita ada lagi lebih kurang dalam 5 minit kan. Sebenarnya kita pun tak naklah panjang, kita takut membosankan. Okey baik. Syafiq, mungkin sebab tadi kita ada offer daripada Syafiq sendiri, dia nak bagi hadiah berupa buku. Mungkin kalau ada yang nak tanya ke quiz, kalau ada yang boleh jawab. Ke macam ni Syafiq? Kita nak bagi free kepada yang okey lah. Okey, Syafiq, macam mana? Kuis ni, okey. Kuis mudah aja. Pertamanya soalannya, tahun bila okey, bila saya mula menyimpan emas, siapa yang dapat jawab nanti letak dalam komen. Betul, insyaAllah kontak saya, nanti saya akan berikan hadiah, saya post lah. Itu soalan pertama. Yang kedua ialah siapa guru saya dalam dunia emas ni. Okay? Letakkan jawapan di ruang komen. Siapa yang terpantas, kita pilih sebagai pemenang, nanti kita umumkan dalam Facebook dan boleh kontak saya lah untuk claim hadiah buku wang emas bertahan kekawat. Itu je. Okay. Pertama tadi, tahun bila saya mula menyimpan emas, yang soalan pertama, siapa paling okey, ada satu jawapan daripada Atikah Ramlan, tahun 2016. Sekejap terputus. Okey, tadi kita ada dua soalan. Satu, pada bilakah dia mula simpan emas? Yang kedua, siapakah nama guru yang mengajar dia untuk simpan emas ini? Siapa Okey, kita ada satu jawapan daripada Atikah Ramlan, tahun 2016. Kita tengok betul ke salah. Itu bohong. Okey, Syafiq. 2016 tak betul. Tak betul. Teka lagi. Naik dia banyak kan. Naik lah daripada 2010 sampai 2020 kan. Encik, okey. Okey, betul. Cik Muhammad Zikri Syafiq, Atikah Ramlan. Okey, nanti boleh kontak saya. Atikah Ramlan ni boleh kontak saya nanti. Okey. Untuk claim untuk dapat hadiah buku wang emas secara percuma. Okey. Soalan kedua, soalan pertama nanti apa ya? Kita dah dapat pemenang ya. Guru dah dapat dah. Cuba satu lagi soalan lah, tak ada lagi boleh jawab lagi. Okey, soalan kedua. Betul. Okey. Tahun bila saya mula menyimpan emas? Tu bila saya menyimpan emas. Okey, boleh. Kita ada 600 orang online hari ni, cik. Okey, baik. Kita buat lagi. Syafiq, sementara kita
tunggu jawapan daripada kawan-kawan kita yang online hari ni kan. Mungkin last lah last sebagai kesimpulan untuk slot kita hari ni. Mungkin boleh simpulkan lah. Pertamanya tuan-tuan, simpan emas sangat baguslah, terutama untuk anak-anak muda, kerana emas ni dia simpan kita untuk jangka panjang. Maksudnya tuan-tuan anak muda yang baru bekerja, yang baru nak membinakan, sebelum kita beli aset lebih besar seperti rumah, belilah aset kecil seperti emas, kerana emas juga satu aset yang sangat berharga dan bernilai jangka panjang. Allah dengan emas ni boleh membantu kita dalam keadaan kita dalam kesusahan, dan juga emas tuan-tuan dia dapat mengikat nilai duit kita dalam jangka panjang, insyaAllah. Tuan bolehlah follow saya punya Facebook ataupun saya page, ataupun follow saya punya FB Live, selalu buat FB Live di page. Jika tuan-tuan berminat untuk menyimpan emas, boleh kontak saya ataupun sahabat-sahabat di lain-lain, kerana mereka juga dapat beri tips yang bagus kepada anda semua. Saya katakan anak muda, masa untuk emas. Masa ni anda mesti simpan emas, kerana emas tuan-tuan ni dapat menutup kebocoran wang. Okey. 2015 Atika Ramlan dia kata 2014 juga, ada kata 2014 betul lah 2015. Okey, 2015. Okey, nanti kontak saya untuk dapat hadiah buku amal bertahan ketika gawat. Alright. Dapat dua dia dapat. Atika Ramlan dapat dua. Aduh. Okey. Okey, baik. Terima kasih Syafiq Ruaizat atas perkongsian ilmu yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Saya pun bersyukur kepada Allah SWT atas luangan masa rakan-rakan kawan-kawan yang sudi online bersama dengan saya hari ini. InsyaAllah saya cuba buat yang terbaik. Maaf di atas segala kekurangan untuk program online kita malam ni, dan InsyaAllah saya akan teruskan lagi dengan perkongsian-perkongsian bersama dengan orang-orang yang mungkin kita rasa boleh memberikan ilmu. Daripada kita sembang, kita cari sembang-sembang yang bermanfaat. Sebab kalau kita boleh bersembang ni, explanation kita puas hati berbanding kita tulis dekat Facebook kan, tulis panjang-panjang. So paling tak boleh dengar sendiri. Okay, so last kali sebagai penutup, kita dah nak habis untuk malam ni. Buat rakan-rakan, teman-teman, mulalah simpan emas. Kalau ikut prediction saya, sebab saya pun study sikit pasal emas. So kalau tengok minggu lepas harga turun, tapi dua minggu lepas harga turun. Minggu ni dia berlaku sedikit kenaikan, dan jangkaan saya mungkin berlaku sedikit lagi kenaikan, dan kemudian dia akan turun lagi. So apa-apa pun itu hanya sebuah prediction. Orang yang bijak dia ambil kesempatan di atas hiruk pikuk yang berada di sekeliling kita. Biarlah apa orang cakap. So kita yang dah dengar, dah tahu ni, ada ilmu, cepat bertindak. Tak dapat sikit, beli banyak. Tak dapat beli banyak, beli sikit. Begitu. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Syafiq Ruaizat. InsyaAllah nanti kita akan jumpa bersua muka setelah 8 tahun lebih kurang tak berjumpa. Aduh, rasa rindu pula zaman-zaman di Universiti Malaya dulu. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dapat hadiah jangan lupa claim kepada Encik Syafiq Ruaizat. Itu saja. Bye bye. Kita jumpa lagi. Wah.